Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana bersama kami dalam Bicara Naratif malam ini. Saya Terence Das. Malam ini kita akan bincangkan suatu isu yang menjadi tanda tanya di mana kita akan membayangkan mampukah pelaburan asing menjadi pemangkin kepada pemulihan negara. Tak kala dunia berdepan dengan pasca COVID, di mana vaksin telah pun diedarkan kepada lebih daripada 20% penduduk dunia setakat ini. Dan kita dapat lihat bahawa ekonomi kembali pulih di beberapa negara seluruh dunia. Namun dalam masa yang sama, globalisasi bukan seperti dulu dan situasi di mana negara-negara bergantung harap sesama lain mungkin berubah dalam dunia pasca COVID. Dalam situasi yang sebegitu, apakah peranan Malaysia dalam terus berdaya saing menarik pelaburan asing ke negara ini bagi memulihkan ekonomi yang telah pun menghadapi situasi yang buruk akibat daripada COVID-19? Kita bersama dengan tetamu saya di studio, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, yang berbahagia Datuk Azman Mahmud. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami. Datuk, kita melihat situasi tahun 2020, tahun yang begitu mencabar bukan sahaja untuk Malaysia tapi untuk semua negara yang terkesan akibat COVID-19. Jadi bagaimana Malaysia sebagai sebuah negara yang kecil, 32 juta orang penduduk, dan MIDA sebagai agensi yang bertanggungjawab untuk menarik pelaburan-pelaburan asing ini akan menukar strategi untuk terus menambah inisiatif-inisiatif yang mampu menarik pelaburan asing ke negara ini? Ya, terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara di sesi ini dan serata dunia telah mengalami kesan pandemik ni, termasuklah Malaysia seperti yang semua telah dimaklumkan dan umum telah tahu. Jadi pada tahun lepas banyak bila PKP dilaksanakan, jadi terkesanlah dari segi kehidupan dan juga kesan-kesan terhadap ekonomi, di mana pergerakan dan perniagaan mengalami kekangan untuk dibuka dan sebagainya. Jadi hasil daripada itu memanglah unjuran dari segi perkembangan ekonomi dan perniagaan akan berkurangan, dan sektor-sektor banyak sektor terlibat, terutama sektor perjalanan, tourism dan sebagainya. Tapi kita sedar jadi pendekatan yang telah diambil ialah dari segi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Itu adalah dua pilar ataupun dua tunjak utama dalam menangani kesan terhadap pandemik COVID-19. Kesihatan dan ekonomi. Ya, kesihatan dan ekonomi. Jadi orang kata nak balance dua-dua ni, jadi of course pada mulanya kesihatan menjadi keutamaan. Di samping tu kita masih lagi memerlukan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, pekerjaan dan sebagainya. Jadi secara perlahan-lahan sektor ekonomi dibuka sehinggalah PKP yang terakhir di ujung tahun 2020, dan nampaknya kesan daripada pembukaan sektor ini telah pun menunjukkan pengurangan dari segi unemployment, dan itu satu strategi dan langkah-langkah positif yang telah diambil, dan dia banyak membantu dari segi ekonomi negara. Jadi Datuk, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh MIDA dan juga MITI dalam membawa ke hadapan inisiatif-inisiatif ini? Ya, pertamanya kita tak boleh orang kata travel. Nak jumpa para pelabur secara fizikal memang tidak boleh kerana sempadan antarabangsa memang telah ditutup. Jadi kita menggunakan kaedah-kaedah yang menggunakan teknologi, mengadakan perbincangan melalui internet, dan alhamdulillah hasilnya akhirnya kita berjaya setakat tahun 2020, daripada Januari hingga Disember kita berjaya menarik atau meluluskan sebanyak 160
4 bilion jumlah pelaburan yang telah diluluskan. Dan ini adalah satu orang kata tindakan yang mampu dibuat oleh ramai negara-negara lain hanya setakat mengadakan perbincangan dan sebagainya melalui internet dan secara maya. Dan selain daripada itu, banyak lagi langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan melalui MITI dan juga agensi-agensi kerajaan lain dengan mengadakan libat urus. Jadi banyak libat urus yang kita telah laksanakan semasa PKP sebab kita nak tahu apakah kesan-kesan terhadap perniagaan mereka. Dan itulah sebabnya pembukaan sektor ekonomi dilakukan secara teliti dan perlahan-lahan supaya keselamatan dan kesihatan rakyat tidak tergugat. So ini nak balance dua-dua ni memanglah satu keadaan yang rumit. Tapi alhamdulillah nampaknya kita masih lagi dapat bertahan dan juga dengan berbagai announcement ransangan, package ransangan dan juga bajet 2021 memang untuk menjana kembali ekonomi supaya kembali ke tahap asal. Dan seperti kata Datuk tadi, kita akan menggunakan kaedah-kaedah digital untuk terus memasarkan Malaysia dan semestinya kerajaan pun komited dalam usaha ini dengan usaha seperti MyDigital dan menyokong ekonomi digital yang sedia ada. Adakah Datuk melihat bahawa kita akan membawa prospek pelaburan ke Malaysia melalui cara digital ini pada tahun 2021 bergerak ke hadapan, melihat kepada kejayaan yang disebutkan Datuk 164 bilion, itu satu yang membanggakan. Namun untuk tahun 2021 bagaimana? Adakah kaedah yang sama boleh digunakan, Datuk? Kita memang kalau dalam keadaan normal baru, kita tak boleh lagi menggunakan kaedah-kaedah yang terdahulu. Dalam normal baru, kaedah digital, industri 4.0 dan lain-lain industri yang akan muncul ke hadapan ini akan menjadi tema menarik pelaburan di samping sektor-sektor yang masih lagi kita anggap masih lagi penting kepada iklim pelaburan negara seperti elektrika, elektronik, machinery dan equipment, chemical, advanced material, green technology, antaranya lah. Dan masih banyak lagi sektor-sektor lain yang kita nak terus menarik pelaburan. Dan sektor yang dalam MyDigital ni memang itulah adalah satu era baru yang perlu lonjakan untuk menjamin kemampanan ekonomi Malaysia di masa hadapan sebab dunia berubah. Orang kata IoT, Internet of Things, setengah orang kata Internet of Everything. So a lot of banyak connected devices yang akan memainkan peranan dalam logistik punya warehouse, di dalam proses penghilangan, mesin dengan mesin, artificial intelligence dan sebagainya. Jadi ini adalah landscape baru dan MIDA dan rakan-rakan di dalam agensi yang terlibat memang akan berusaha bersungguh-sungguh untuk berusaha menarik pelaburan yang lebih berkualiti supaya dapat menjana peluang pekerjaan yang lebih baik dan knowledge intensive kind of activities. Jadi apakah prospek baru yang Datuk boleh lihat mungkin secara sekali pandang melihat ke tahun 2021, apakah prospek pelaburan baru yang akan dibawa masuk ke Malaysia? Kerana ada pelaburan-pelaburan sedia ada yang semakin berkurangan, sektor-sektor tertentu mungkin disebabkan oleh senario Malaysia itu sendiri yang berubah dari segi sebuah negara. Kita semakin mengejar aspirasi untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dan mungkin pelaburan-pelaburan yang kita ingin tarik masuk pun perlu berubah.
Ya, dari segi plan yang telah dilancarkan, terutamanya baru-baru ini dengan dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, My Digital, internet dan data services akan merupakan tunjak untuk menaikkan Malaysia ke tahap yang lebih maju, dan juga pada masa yang sama Yang Berhormat Perdana Menteri juga telah mengumumkan 4 data services company, Microsoft, AWS, Facebook dan juga TM, ya, untuk syarikat tempatan. Jadi syarikat ini akan memberikan web services, data services kepada sekurang-kurangnya pada pihak kerajaan, dan akan spillovernya akan berlaku kemudiannya kepada pihak-pihak syarikat-syarikat tempatan dan juga multinasional yang ada di Malaysia. Dan di dalam proses tersebut akan wujud lain-lain teknologi dan services yang berkaitan dengan teknologi internet dan juga data. Jadi ini adalah satu sektor baru yang saya jangka akan dapat menjana peluang pekerjaan untuk macam software engineers dan sebagainya, dan memang kategori peluang pekerjaan ini akan memberi pendapatan yang lebih baik dan lumayan dan tinggi, ya, daripada sekarang. Jadi kita juga mengharapkan daripada pelaburan-pelaburan itu wujud juga pelaburan domestik yang sedia ada. Misal kata dalam industri hijau kita ada syarikat-syarikat seperti Pentas Flora yang akan melaburkan lebih 11 juta dalam pembangunan mereka pada tahun 2021. Jadi syarikat-syarikat seperti ini, adakah kita wajar memandang kepada memberi insentif yang lebih kepada mereka untuk terus melonjakkan nilai pelaburan domestik itu? Ya. Di dalam menarik pelaburan ni, insentif tidaklah the only alat yang digunakan untuk menarik pelaburan. Sebenarnya persekitaran pelaburan dari segi pendidikan, training, infrastruktur, undang-undang yang kondusif untuk international business to locate dekat Malaysia ni, dan juga lain-lain polisi yang terlibat. Itu adalah ekosistem perniagaan yang menarik minat untuk orang ataupun syarikat antarabangsa, syarikat tempatan melabur di Malaysia. Jadi insentif ni adalah yang tambahan, walaupun perkara yang disebut tadi penting, tapi insentif ini akan memberi satu daya tarikan yang lebih kuat untuk menarik pelaburan. Lebih-lebih lagi bila UNCTAD meramalkan pelaburan antarabangsa dan FDI akan menurun hingga ke paras 30 hingga 40% seluruh dunia. Jadi pelaburan di luar sana menjadi lebih kecil. Jadi kita Malaysia sepatutnya lebih agresif. Jadi dengan ekosistem dan infrastruktur yang telah kita bina semenjak dari tahun 70-an lagi sampailah sekarang, dan supply chain yang wujud di sini, kita kena lebih agresif. Sebab itulah kerajaan telah mengumumkan berbagai-bagai insentif semasa penjana dan juga bajet 2021 untuk menarik, memberikan daya tarikan yang lebih kuat untuk para pelabur untuk melabur di sini. Jadi sehingga some of the insentif sampai 15 tahun. Wow.
orang kata kita begitu agresif lah dalam usaha-usaha tersebut. Di samping dari segi pelaksanaan juga, bila dah nak melabur, nak laksanakan pun kita kena perbetulkan dari segi proses, approval dan sebagainya. Sebab tu dalam skim ataupun announcement yang telah dibuat, antara lain ialah PACU. PACU ni Project Acceleration Coordination Unit yang ditubuhkan di Maida untuk membantu mempercepatkan pelaksanaan pelaburan-pelaburan yang telah diluluskan. Dan kita akan kembali berbincang bersama dengan CEO Midas sebentar lagi di studio. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika dan kembali bersiaran bersama anda dalam Bicara Naratif. Sentimen pelabur adalah amat penting bagi sumber penciptaan pekerjaan. Dari aspek ini, keyakinan dalam pasaran Malaysia tetap teguh, terutamanya daripada pelabur asing berdasarkan pelaburan sebanyak RM23.1 bilion dalam pasaran bond sehingga Ogos 2020. Pelaburan asing bersih di Malaysia juga kekal positif daripada 2.2 bilion pada suku kedua 2020 kepada 6.1 bilion pada suku keempat 2020. Kembali bersama kami dalam Bicara Naratif. Terima kasih kerana terus setia menemani saya dan juga tetamu saya di studio, CEO Midas sendiri yang berbahagia, Datuk Azman Mahmud. Dan kita berbincang berkait rapat dengan pelaburan dan bagaimana ia akan memangkin pemulihan ekonomi negara kita. Datuk, seperti yang Datuk sebutkan tadi, 164 bilion untuk tahun 2021, kejayaan sebenarnya untuk Midas dan juga MITI serta agensi-agensi pelaburan peringkat negeri yang telah berjaya untuk menarik begitu banyak sekali pelaburan asing. Meskipun seperti yang Datuk umumkan juga, kita menjangkakan nilai pelaburan asing yang ada di dalam pasaran dunia ini akan menguncup pada tahun 2021. Dalam pada itu juga wujud fenomena yang menolak globalisasi dalam tahun 2021. Kita lihat sebelum COVID-19 menjadi sebuah pandemik pun, Presiden Donald Trump telah mengumumkan inisiatif-inisiatif untuk America First yang membawa lebih banyak perniagaan dan juga kilang-kilang Amerika kembali ke negara itu. Dan ini mencetuskan era populis dan era nasionalis untuk beberapa buah negara. Dalam senario yang seumpama ini, di mana supply chain ataupun nilai yang kita letakkan pada supply chain itu akan berubah, dan kita ingin pastikan juga bahawa negara kita self-sufficient, mempunyai segala yang diperlukan tanpa perlu terlalu berharap pada negara luar. Itu juga contoh yang sama yang digunakan oleh negara seperti Amerika Syarikat. Mereka ingin pastikan mereka self-sufficient, tidak mahu terlalu bergantung harap kepada negara luar. Dalam senario seperti ini, Datuk, di manakah Datuk melihat hala tuju untuk pelaburan asing pada tahun 2021? Jadi, seperti yang saudara sedia maklum, saya rasa Malaysia ni dari segi penduduk hanyalah 30 juta lebih kurang, dan kita ni terletak di antara timur dengan barat dari segi geografikalnya, dan landscape trade dan juga investment di Malaysia ni adalah bergantung kepada supply chain dunia, dan dia didominasikan oleh pelaburan asing, dari sektor elektronik, dari sektor machinery dan equipment, dari sektor kimia dan sebagainya lah. Jadi
kita nak ubah tu memang susah lah, sebab kita dah ada berada di dalam supply chain of East dengan West lah. Dan negara-negara akan ekspor pun adalah terdiri pada Amerika, Eropah, China dan ASEAN. Jadi itu adalah satu fenomena yang telah wujud dan kita akan leverage keadaan yang seperti demikian. Jadi sebab itulah kita mengambil pendirian, kita menggalakkan pelaburan daripada semua negara. Bila ada trade tension orang kata antara dua kuasa besar, jadi kita welcome pelaburan dari serata dunia untuk menggunakan Malaysia sebagai pusat pelaburan dan production, manufacturing dan juga services untuk export market. Sebab itulah kita telah menandatangani perjanjian perdagangan dengan berbagai negara. Yang terakhir adalah RCEP, ya. Dan infrastruktur connectivity dari segi pasaran telah wujud. Dan kita tidak pilih siapa sepatutnya datang melabur di sini. Kita buka pada semua, sama ada Amerika ke, Eropah ke, Jepun, Korea ataupun China. Jadi untuk merancakkan lagi ataupun memberi daya tarikan yang lebih kuat, sebab itulah kita dalam penjana dan juga bajet, kerajaan mengumumkan insentif yang begitu agresif seperti yang sebut tadi, untuk memberikan daya tarikan dan mendapat perhatian para pelabur. Dan hasilnya dalam tahun seperti yang saudara telah maklum tadi, tahun 2020 kita berjaya. Walaupun dalam keadaan yang begitu runcing dan susah, sempadan semua ditutup dan sebagainya, pergerakan adalah terhad, kita masih lagi mendapat pelaburan sebanyak 164 bilion jumlahnya, dan sebahagian besar adalah juga daripada FDI. Dan banyak syarikat-syarikat antarabangsa, Fortune 500 yang telah membuat pengumuman. Kalau saya kira yang bersama dengan Maida saja lebih 20 lebih, daripada Eropah, daripada Amerika dan Jepun dan Korea dan sebagainya. Jadi kita memang perlu FDI. Di samping the spillover daripada FDI itu akan mewujudkan, selain daripada pekerjaan, rantaian bekalan di Malaysia. Selama 50 tahun ini telah berlaku. Syarikat-syarikat tempatan berpeluang untuk membuka kilang dan menjadi supplier kepada multinasional tersebut. Jadi limpahan tu memang telah ada, dan selama lebih 50 tahun yang telah berlaku ni, banyaklah syarikat tempatan yang menikmati hasil pelaburan FDI. Jadi kita another act of balancing lah. Kita membuat polisi yang boleh memberi manfaat kepada kedua-dua pihak, FDI dan juga DDI. Kita melihat bahawa pelaburan-pelaburan baru pada tahun 2021 melibatkan syarikat-syarikat yang mempunyai kapasiti pengeluaran semikonduktor yang juga menggunakan teknologi tinggi, seperti Lam Research dari Amerika Syarikat baru saja membuka kilang baru atau mengumumkan pembukaan kilang baru di Batu Kawan. Dan dalam pada itu kita juga melihat Presiden Amerika Syarikat yang mengumumkan dasar yang ingin bekerjasama dengan lebih erat dengan negara-negara demokrasi seluruh dunia. Tidak pun mengubah polisi Trump dengan China. Dan kita pun menandatangani RCEP yang mana didominasikan oleh China, ataupun kita meletakkan China sebagai pembawa utama kepada RCEP ini. Di mana hubungan dua hala kita untuk menarik pelaburan daripada kedua-dua negara ini? Adakah ini memberikan kita satu nilai saing yang tinggi, Dato'? Seperti yang saya cakap, the proposition yang Malaysia menonjolkan ialah kita ada infrastruktur industri yang telah berkembang selama 50 tahun. Kita ada infrastruktur fizikal yang telah dibina over the years, ya. Dan kita adalah negara pengeksport
kita kalau dalam arti kata lain, we are a trading nation. Jadi kita berniaga dengan semua negara. Jadi kita juga nak semua negara yang berminat boleh datang melabur di Malaysia dan boleh jual di mana-mana pun. Jadi sebab tu dari segi pelaburannya semua negara kita welcome, tetapi kita ada pilihan sikit lah. Sebab the level of development kita sekarang ni dah bukan 50 tahun dulu. Sekarang dah 50 tahun mengalami perindustrian, dan era baru pula akan timbul. Jadi kita akan pilih pelaburan-pelaburan yang sesuai, yang tidak terlalu labor intensif, berteknologi tinggi, menggunakan proses-proses terkini, dan juga menggunakan peluang-peluang pekerjaan yang lebih baik daripada dulu lah. So itulah pendekatan kita, dan memang kita akan maju ke depan dan akan memilih industri-industri yang lebih berintensifkan teknologi supaya kita terus meningkatkan dari segi sophistication dan economic complexity kita lah. Bukannya nak setakat nak buat berus gigi saja jika kita tengok dari segi level teknologi itulah. Datuk, kalau boleh saya ingin tanya satu lagi soalan melihat kepada situasi makroekonomi dunia itu sendiri. Negara-negara jiran kita sudah pun berkehadapan dalam menarik foreign direct investment ataupun pelaburan asing ini ke negara mereka. Satu ketika dulu kita di hadapan, tapi kalau kita lihat sekarang ni di rantau ASEAN itu pun kita sudah dicabar oleh negara-negara seperti Indonesia, Thailand dan juga Vietnam. Jadi apakah yang perlu kita lakukan, Datuk, untuk terus berdaya saing? Kerana kita seperti yang Datuk cakapkan, negara kecil 32 juta orang tidak dapat menawarkan nilai tambah dari segi kapasiti penduduk yang ataupun tenaga buruh yang rendah. Tetapi negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, Thailand dengan penduduk ataupun saiz penduduk yang lebih besar masih mampu menjadi satu destinasi untuk tenaga buruh yang rendah. Bagaimana harus Malaysia terus memajukan industri-industri dengan cara yang Datuk sebutkan tadi berintensifkan teknologi? Saya nak kongsi konsep apa orang kata prepare the ground. Saya ingat lagi daripada zaman tahun 70-an, masa kita mula-mula menjemput Intel Corporation untuk melabur di Malaysia. Jadi masa tu kita tak ada tenaga yang kerja yang sesuai untuk Intel beri pekerjaan. Jadi kita balik dan kita buka Penang Skill Development Center dan kita latih. Bila dah siap latihan, jadi Malaysia sekali lagi pergi jumpa Intel, masa tu Andy Grove, dan kita kata kita dah ada orang untuk kerja. Lepas tu baru dia datang untuk melabur. Jadi samalah proses je lah. Maybe dari segi content of training and education dulu dengan sekarang berlainan. Jadi sekarang ni kita kena meningkatkan dari segi pendidikan, math and science, meningkatkan jurutera kita lebih mahir dalam software, artificial intelligence dan sebagainya, teknologi terkini untuk menyediakan tenaga pekerja bagi bakal pelabur yang ingin membawa teknologi terkini melabur dari segi aktiviti teknologi yang terakhir di Malaysia. Jadi senang macam tu, dan infrastruktur perlu diperbaiki. Dan saya percaya dalam My Digital pun banyak pengumuman dari segi infrastruktur, kemudahan broadband dan sebagainya untuk melonjakkan Malaysia, membuat persediaan bagi Malaysia menyediakan diri untuk maju ke depan.
menjauhkan diri daripada rakan-rakan ASEAN kita, sebab Malaysia dan beberapa negara ASEAN mereka berada di tahap pembangunan yang berlainan. Jadi sememangnya negara tersebut mereka membangun, dia akan menarik dan meningkatkan pendapatan rakyat mereka, dan itu akan menarik pelaburan-pelaburan yang sesuai untuk dibawa ke negara mereka. Dan beberapa negara mempunyai bilangan penduduk yang ramai daripada Malaysia. Jadi kita dengan 32 juta ni, tapi kita ada 16 FTA network dan market access. Itulah kita punya value proposition untuk para pelabur asing dan juga tempatan untuk melabur dan tap the opportunity that was created over the years. Ingin tanya pendapat Datuk tentang preparing the ground ini sekali lagi. Satu ketika dulu mungkin tidak ramai rakyat Malaysia yang faham ataupun fasih menggunakan bahasa Inggeris, tapi kini sudah pun semakin ramai yang mampu menggunakan bahasa Inggeris. Adakah sudah tiba masa pada pendapat Datuk untuk kita mahir berbahasa Mandarin? Kerana rakan kongsi yang terbesar kita juga adalah Cina. Pendapat Datuk dari segi menambahkan nilai penguasaan bahasa itu? Itulah, dari segi kontennya pun macam saya kata tadi, bukan setakat dari segi teknikal, kita mesti juga ada rakyat Malaysia yang pandai berbahasa Mandarin. Memang dah ada, mungkin boleh ditingkatkan. Bahasa Tamil, bahasa Melayu dan Indonesia, bahasa Jepun, bahasa Korea. Dan memang kerajaan ada menghantar para graduan kita untuk belajar di negara berkenaan untuk mendapat kemahiran, bukan sahaja dari segi akademik tapi juga dari segi kebudayaan dan bahasa negara berkenaan. Jadi mereka bila dah balik, kita dah ada tenaga pekerja tersedia yang sesuai untuk kita berikan kepada bakal-bakal pelabur. Jadi usaha-usaha ini saya percaya akan diteruskan, dan MIDA dan juga MITI dan juga kerajaan rakan-rakan lain di agensi berkenaan sentiasa berinteraksi, libat urus dengan persatuan-persatuan dan dewan-dewan perniagaan antarabangsa di Malaysia dan juga di luar negara, mendapatkan input dan cadangan-cadangan untuk menambah baik iklim pelaburan di dalam pelbagai areas ini, pelbagai faktor, termasuklah training, pendidikan, infrastruktur, undang-undang dan sebagainya. Terima kasih Datuk. Kita akan berehat seketika dan kita akan kembali untuk berbincang mengenai hala tuju pelaburan asing di Malaysia dan bagaimana ia akan membantu untuk kita pulih kembali setelah pasca COVID nanti. Langkah kerajaan untuk membuka semula sektor-sektor ekonomi secara berfasa selepas pelaksanaan PKP pertama pada bulan Mac 2020 telah menyumbang kepada kedudukan ekonomi semasa yang lebih baik. Kebenaran untuk aktiviti-aktiviti ekonomi beroperasi semula telah memberikan kelegaan kepada ekonomi negara dan yang lebih penting memberikan peluang kepada rakyat untuk kembali menjana pendapatan. Kembali bersama kami dalam Bicara Naratif dan kita sedang membincangkan pelaburan asing. Bagaimana ia bakal memainkan peranan penting dalam memulihkan kembali ekonomi negara. 164 bilion ringgit merupakan nilai kepada pelaburan asing yang berjaya ditarik ke Malaysia meskipun kita menghadapi tahun yang sukar, iaitu tahun 2020. Masih bersama saya, Datuk Azman Mahmud, Ketua Pegawai Eksekutif MIDA. Datuk, apakah perubahan yang perlu kita lakukan sebagai sebuah negara, sebagai rakyat Malaysia agar kita dapat terus menjamin masa depan perniagaan-perniagaan kita?
Ya, pertama sekali 164 tu dari segi jumlah keseluruhan. Pelaburan asing adalah 64 bilion ataupun 40% lebih kurang. Maaf kalau saya tersalah sebut ke dari segi ratio dia. Soalan saudara, what is the way forward lah saya kira kan. Jadi MIDA, MITI dan berbagai agensi dalam kerajaan telah menukar struktur ekonomi kita lah. Dari dulu ni kita banyak agriculture base, commodity base, dan selepas industrial master plan yang kita buat dan pensudutan semula ekonomi, kita menjadi negara industri dan export oriented country lah. Dan itulah apa orang kata transformation yang telah dilakukan sejak beberapa dekad yang lalu. Dan usaha ini saya percaya adalah satu base yang telah kita wujudkan dan kita akan teruskan untuk menjana dan hala tuju yang lebih sophisticated, berteknologi, berintensifkan research, inovasi. Kalau kita tengok Kementerian Sains sekarang ni banyak mengutarakan banyak program dan cadangan-cadangan untuk inovasi dan sebagainya. Itu adalah untuk membuat persediaan kepada negara untuk lebih berdaya saing di masa hadapan. Jadi dalam merangka rancangan Malaysia ke-12, saya percaya telah ada perbincangan even dalam program begini dan juga di dalam kerajaan dan juga libat urus dengan industri. Banyak cadangan-cadangan yang telah diutarakan untuk dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12 the next 5 years. Di samping tu MITI, MIDA dan rakan-rakan di dalam agensi MITI dan juga agensi berkenaan MOF dan juga EPU dan lain-lain kementerian juga akan bekerjasama untuk merangka industrial master plan for the next 10 years untuk 10 tahun yang akan datang. Jadi mengambil segala input-input yang telah diberikan semasa libat urus daripada industri dan juga memperkemaskan human capital development, infrastruktur untuk masa depan. Dan ini adalah hala tuju yang akan kita arahkan untuk merancakkan lagi ekonomi kita berlandaskan teknologi, knowledge intensive industries, inovasi, R&D dan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang bukan orang kata manual type of operation, tapi lebih kepada berpengetahuan di dalam fourth industrial revolution, artificial intelligence, software, dan banyak lagi. Kita ada pelbagai industri dan juga pelbagai jenis perniagaan yang sudah lama bertapak di Malaysia, dan ada di antara mereka yang mungkin merasa ketinggalan sekiranya dibandingkan dengan apa yang disebutkan oleh Datuk tadi. Jadi bagaimana untuk legacy industries yang seperti ini untuk memajukan perniagaan mereka dan menukar perniagaan mereka menjadi lebih digital? Ya, memang kita tak lupakanlah industri yang ada yang ada sekarang ni. Cuma mereka hendaklah mengambil sikap yang terbuka dan proaktiflah untuk adopt these new technologies di dalam proses-proses perniagaan, dalam proses-proses perkilangan, untuk memberikan satu nafas baru
supaya mereka lebih efisien, lebih kompetitif dan menggunakan teknologi terkini di dalam membuat atau pembuatan ataupun services yang mereka telah pun berada di dalam perniagaan masing-masing. Jadi berbagai langkah dalam polisi industry forward yang diterajui oleh MITI, Maida dan rakan-rakan di dalam agensi di bawah MITI yang memang sentiasa menggalakkan syarikat-syarikat tempatan untuk menyambut seruan dan juga bantuan dan juga program-program yang telah diaturkan supaya mereka lebih bersedia apabila keadaan perniagaan akan menjadi lebih kompetitif. Lebih-lebih lagi dalam beberapa tahun yang akan datang, kerana bukan setakat Malaysia sahaja, negara-negara lain pun akan sambut teknologi berkenaan untuk improve, memperbaiki sektor-sektor ekonomi mereka dan dunia akan menjadi lebih kompetitif. Sebab itulah kita tak boleh lagi mengambil sikap tidak apa, kita perlu pandang ke hadapan dan cuba sedaya upaya untuk mengambil langkah yang bold, yang berani untuk berada di dunia ekonomi dan perniagaan antarabangsa yang lebih kompetitif. Datuk, apabila Datuk dan juga wakil-wakil agensi pelaburan negeri yang lain pergi untuk memasarkan Malaysia bagi mendapatkan pelaburan-pelaburan asing ini, apakah maklum balas yang sering Datuk terima berkaitan dengan rantau ini dan juga Malaysia? Well, memang ada cabaran dan juga ada juga yang maklum balas yang positif. Kita menggunakan strategi membawa bersama syarikat-syarikat yang telah berpengalaman di sini, yang telah berjaya. Kalau kita nak cari kesalahan memang di mana pun ada ataupun kekurangan. Maklum balas bagi Malaysia memang dia strategi di rantau ASEAN dan juga Asia Pasifik. Malaysia mempunyai infrastruktur yang baik untuk melabur, banking system yang bagus, legal system, British legal system yang banyak pelabur antarabangsa memang familiar dengan British legal system, memberi perlindungan kepada patent, bahasa Inggeris, bahasa lain daripada bahasa Inggeris. Malaysia pun memang ada dari segi kebudayaan kita, memang masyarakat kita majmuk dan terdiri dari berbagai kaum dan bangsa, dan itu adalah satu kekuatan kita. Infrastruktur yang telah dibina begitu lama dan lain-lain macam FTA agreement and the success stories of many multinational who have been here for many years and they have stayed on. Dia memang duduk dah lama. Ada yang sampai 40-50 tahun dan masih lagi meneruskan operasi sebab di sini mereka berjaya melabur dan mendapat keuntungan. Dia di samping lain-lain menikmati lain-lain kemudahan sebagai pelabur di mana-mana tempat pun dia akan dapat kemudahan tu. Jadi dia akan jadi translate kepada positif image about Malaysia. Jadi sebab itulah pelaburan asing keep on coming. Dan itu adalah petanda baik saya kira untuk kita pada masa hadapan, terutama sekali 2021 yang juga akan merupakan satu tahun yang mencabar. Kita akan berehat seketika dan sekembali nanti akhir kata daripada Datuk sebelum kita melabuhkan tirai. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Kita akan kembali selepas ini.
Bersama bersama kami dalam Bicara Naratif. 164 bilion pelaburan secara keseluruhan, 64 bilion daripada itu merupakan pelaburan asing, Datuk. Dan ini merupakan satu kejayaan dalam tahun yang mencabar, iaitu 2020. Kita sedia maklum bahawa Malaysia merupakan negara yang masih lagi strategik, masih lagi dicari oleh pelabur antarabangsa, dan ini merupakan salah satu daripada kekuatan kita sebagai sebuah negara, lokasi yang sesuai dan juga nilai-nilai tambah lain yang disebutkan oleh Datuk tadi. Akhir kata, Datuk Azman, untuk kita sebagai sebuah negara, apakah harapan MITI dan MIDA bagi tahun 2021 ini? Saya dalam usaha-usaha kita ni, kita ada target untuk 2021 dan 2022 sebenarnya. Jadi setakat ni kita dah ada dalam kita punya pipeline. Maknanya kalau kita luluskan hari ini semua tu, kita dah ada lebih kurang 65.9 bilion ringgit pelaburan, campur semua total. Dan di samping tu, projek-projek ni kalau kita lulus akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021 dan 2022. Dan di samping itu kita telah mengenal pasti seluruh dunia, sebab MIDA ni ada lebih kurang 20 pejabat luar negara dan pejabat negeri di seluruh negara, dan kita telah kenal pasti lebih kurang 240 prospek yang boleh menjana pelaburan sebanyak 82 bilion. Dan kita akan agresif, memang hari ini pun kita dah buat perbincangan dengan Menteri Kanan MITI. Kita akan laksanakan program-program lawatan untuk bertemu dengan para pelabur di luar negara. Walaupun dalam keadaan COVID, selepas vaccination nanti mungkin kita boleh secara fizikal, tapi bukan ramai-ramai, maybe smaller group lah. Mungkin kita boleh bertemu mereka ataupun kita jemput mereka ke Malaysia melalui E1 Stock Center yang kita lah laksanakan, ataupun akan buka dalam sedikit masa lagi. Dan inilah harapan dalam sektor-sektor otomotif, kimia, elektronik, advanced elektronik, supply chain, my digital punya sectors dan sebagainya. Jadi saya tak naklah membuat unjuran yang lebih jauh, sebab itu adalah terlalu jauh. Jadi kalau saya ingat dalam 2021 dan 2022, setakat hari ini, inilah yang kita ada, dan kita akan berusaha sungguh-sungguh untuk cuba menarik dan lebih agresif lagi lah dengan dengan value proposition yang kita ada, dan package-package rancangan yang telah pun diumumkan. Dan kita akan go to market dengan lebih yakin dan agresif untuk menarik pelaburan. Untuk seorang anak muda yang sedang menonton siaran ini, Datuk, terpinga-pinga baru saja merupakan lepasan ijazah, ingin mencari peluang pekerjaan, dan mungkin beliau merasakan bahawa tahun 2021 ini sesuatu yang begitu sukar, yang tidak pernah dijangka. Apakah mesej harapan yang boleh Datuk sampaikan kepada rakyat Malaysia yang memandang pada tahun 2021 ini sebagai tahun untuk memulakan semula ekonomi peribadi mereka? Saya rasa satu sikap yang terbuka pada para graduan atau bakal graduan, dan pelaburan yang telah diluluskan akan dilaksanakan, dan peluang-peluang pekerjaan akan wujud. Jadi mungkin tak perlu memilih sangatlah, sebab dalam keadaan yang susah memang nak pilih kerja tu mungkin satu tindakan yang tidak sepatutnya lah pada saya. Tapi saya percaya mengikut anjuran Bank Dunia dan berbagai agensi antarabangsa, ekonomi Malaysia akan bertambah baik, insyaAllah pada hujung tahun. Kalau tidak ada lagi kesan-kesan pandemik ni, ekonomi akan bertambah baik, dan peluang-peluang pekerjaan pun akan lebih banyak, peluang perniagaan pun akan lebih banyak. Dan kalau kita tengok sektor ekonomi dibuka sedikit demi sedikit, dan akan wujud peluang pekerjaan menuju
menuju ke hadapan pada tahun ini. Terima kasih Dato' Azman Mahmud kerana sudi bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini, dan terima kasih kepada anda semua kerana terus setia bersama dengan kami. Kita menantikan dengan penuh harapan tahun 2021 di mana limpahan daripada pelaburan-pelaburan yang datang ke Malaysia 164 bilion akan membuahkan hasil untuk kita semua. Sama-sama kita doakan. Terima kasih kerana bersama saya Terence Das. Assalamualaikum. Assalamualaikum.